Muslimin muslimat mati sekalian, saya akan bercakap berkaitan isu dalam kenai Kedah. Dan kita maklumi sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar secara gentleman, bahawa DUN Negeri Kedah akan dibubarkan pada akhir bulan 6 nanti. Sama ada 25 ataupun 26 bulan kot itulah. Kita bersedia untuk menghadapi pilihan negeri sama ada di akhir bulan 7 ataupun awal bulan 8. Dan kita akan memastikan kemenangan di negeri Kedah ini. PN kekal untuk memerintah Kedah buat pengalian kedua, insya-Allah. Kenapa kita perlu kekalkan Perikatan Nasional untuk mentadbir negeri Kedah dengan rekod-rekod yang telah pun dibuktikan, walaupun dalam usia pemerintahan ini baru menjangkau 3 tahun, tapi pencapaian yang telah pun dibuktikan keupayaan untuk mentadbir negeri ini telah pun terbukti dan boleh kita lihat dengan apa yang telah pun dicatat secara data. Tuan-tuan, dalam sejarah manusia ini tidak ada yang kekal. Apabila Nabi SAW menyampaikan ayat yang turun kepada baginda, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Ta'ala menyebut, pada hari ini aku sempurnakan Islam, agamamu untuk kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmatmu ke atasku, ke atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan Islam aku redha untuk menjadi agama kamu. Apabila Nabi membaca ayat yang baru turun ini kepada para sahabat, sahabat-sahabat pakat seronok gembira kerana Islam telah pun sempurna. Seorang saja sahabat yang menangis, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang menyebabkan sahabat-sahabat yang pakai heran pasal apa teriak, sedangkan ayat yang turun itu adalah ayat yang besar yang menyebut tentang kesempurnaan agama Islam. Sayyidina Abu Bakar telah menyatakan, laisa ba'dal kamal illa nuqsan, tidak ada kesempurnaan melainkan selepas itu ada kekurangannya. Sayyidina Abu Bakar faham daripada ayat ini bahawa Nabi SAW sudah pun hampir masa wafatnya kerana Islam telah pun sempurna. Nabi wafat sungguh, dan begitulah apa yang Allah Ta'ala janjikan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah silih bergantikan manusia ini. Ada ketika manusia itu berada di atas, ada ketika manusia itu berada di bawah. Tidak ada yang akan kekal berada di atas, berkuasa selama-lamanya, termasuklah di pihak Islam sendiri. Bagaimana Islam pernah menguasai 2/3 dunia. Islam tercatat pernah berada di Andalusia Sepanyol selama 800 tahun, tetapi jatuh dan gugur pada tahun 1492. Islam juga pernah berkuasa di India sekitar 1000 tahun. Islam juga pernah menguasai dunia ini, beli kerajaan Osmaniyah, tetapi jatuh pada 1924. Tidak pernah, walaupun atas nama Islam, kuasa dapat dipertahankan, kerana kuasa ini adalah hak Allah secara mutlak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah Ta'ala ialah yang memberikan kuasa kepada siapa yang dia nak bagi, dan dia cabut. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah Ta'ala mencabut kuasa daripada siapa yang dia nak cabut. UMNO dan Barisan Nasional berkuasa, tuan-tuan, memerintah Malaysia melalui pilihan umum pertama daripada 1955. Sehinggalah UMNO dan Barisan Nasional kalah dalam PIU 2018 dulu. Bagaimana sekitar 63 tahun UMNO berkuasa. Dulu orang Melayu tak terfikir UMNO akan kalah, Barisan Nasional akan tersungkuk. Orang merebut dulu kata kalau letak Mak Enon pun boleh menang di Parlimen merebut. Tak siapa pun boleh menang, takkan kalah yang kata UMNO. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan bergiliran manusia. Tak ada siapa yang akan kekal berkuasa walaupun di pihak Islam.
Dan ini adalah masa untuk Islam bangun. Dan masa ini adalah untuk Islam berkuasa di Malaysia. Dan kita akan buktikan, terutama di negeri Kedah, Barisan Nasional bersama dengan PH sekarang ini, mereka tahu mereka tak boleh menggugat apa yang ada di Kelantan dan juga di Terengganu, tetapi mereka menaruh harapan untuk menguasai negeri Kedah. Adakah tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini nak mengizinkan PH dan juga UMNO untuk menguasai Kedah dalam perayaan yang akan berlaku pada bulan depan atau pada bulan 7 atau bulan 8? Tuan-tuan sanggupkah tuan-tuan nak serah ke UMNO dan juga PH, tuan-tuan? Saya yakin yang hadir, bahkan yang tak hadir lebih ramai, tak akan bersetuju dan tak akan reda untuk menyerahkan kembali. Kenapa? Kerana PH dalam tempoh 22 bulan kita bagi peluang, sebahagian rakyat bagi peluang kepada mereka. Apa yang mereka lakukan dalam tempoh itu. Sekarang dengan pelihara yang ke-15 hari itu, apa yang dijanjikan ketika mereka menjadi pembangkang 24 jam, dah ni dah makan bulan dah tak turun-turun. Tuan-tuan, yang turun nilai ringgit, mereka kata baik pula dah, tuan-tuan. Waktu jadi pembangkang, mereka kutuk kerajaan, jatuh nilai ringgit. Itu adalah tanda buruk dan juga bagaimana ketidakpandaian kerajaan mentadbir suatu ketika dahulu. Lah ni tuan-tuan nak tunggu Raja Formula pula kata barang naik tu ada kebaikannya. Kita nak tunggu hak tu pula, tuan-tuan. Dia nak keluar formula ke mana kita tak tahu. Dalam tempoh 3 tahun kerajaan PH, kerajaan PN di Kedah membuktikan keupayaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tuan-tuan, berbagai pencapaian telah pun dibuktikan. Bagaimana tahun 2021 kita tahu jumlah pelaburan yang masuk ke Kedah iaitu 68.3 bilion. Bagaimana tahun lepas campur dengan hak tiada ni? Tuan-tuan, dalam tempoh 3 tahun pencapaian pelaburan Kedah berjumlah 86.4 bilion yang lebih tinggi daripada tempoh 60 tahun kerajaan dulu memerintah, tuan-tuan. Satu pencapaian dalam tempoh 3 tahun bahkan dibuat dengan berbagai-bagai pencapaian yang tak mungkin terfikir, tapi itulah yang Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana keupayaan yang kita mampu untuk lakukan. Dan saya nak kongsi kenapa kerajaan ini perlu dipertahankan. Tuan-tuan, pertama ialah apa yang dilakukan oleh kerajaan selain daripada menarik pelaburan yang telah pun masuk dengan banyak, bagaimana juga kita berjaya untuk kekal bahkan meningkat jumlah ekspor kita tambah 111 juta lebih, dan Negeri Sembilan takat 26 juta. Negeri lain semua merosot jumlah ekspor, kita kekal bahkan meningkat jumlah ekspor kita. Kita yakin bahawa ada pelaburan, saya tak mau sebut, tuan-tuan, biar Yang Amat Berhormat sendiri umum, ada pelaburan besar yang berlaku yang tuan-tuan pun akan terkejut nanti. Tapi itulah keyakinan daripada pihak luar, orang-orang luar terhadap kerajaan Kedah, sehingga akan mereka, tuan-tuan, nak kalau mai buat pelaburan di Malaysia, mereka nak di Kedah ni, tuan-tuan, bukan di negeri lain. Apa yang kerajaan PN buat dalam tempoh 3 tahun, tuan-tuan kena maklumi, dalam tempoh 3 tahun ni, setelah 7 bulan lepas Yang Amat Berhormat mengumumkan kerajaan Kedah bagi tanah kepada rakyat yang mohon dan layak untuk memiliki tanah. Dalam tempoh itu telah pun 6,000 lebih tanah diluluskan, 5,417 keping geran telah dikeluarkan, campur dengan 2 hari lepas diluluskan di Payah Sedang dan tempat lain. Jadi 6,000 lebih yang telah diluluskan. Satu pencapaian yang terlalu besar dalam tempoh 3 tahun. Pasal apa kita boleh buat? Pasal kita, tuan-tuan, kerajaan lah ni mensyarat lulus tanah tiap-tiap bulan, tak macam dulu setahun sekali mensyarat untuk kelulusan tanah. Tuan-tuan, pegawai tanah di setiap daerah ada SOP dia, tuan-tuan, untuk mereka proses permohonan tanah. Setiap daerah paling kurang mesti proses 10 permohonan tanah. Dan itulah yang menyebabkan pencapaian berkaitan dengan pemberian tanah, hak milik tanah ini, sehingga akan lebih daripada 6,000 lebih keranda yang telah pun dilulus dan diberikan kepada rakyat. Muslimin, muslimat, hadirin yang dirahmati sekalian, kita harap dengan kekal kerajaan yang ada ini, kita akan bagi lebih banyak tanah untuk, tuan-tuan, kita bangunkan. Bagi tanah ke rakyat tak rugi, kita akan dapat premium. Rakyat akan bangunkan tanah itu
negeri itu, negeri Kedah akan bertambah maju. Yang kedua, tuan-tuan, apa yang kerajaan buat? Kerajaan, tuan-tuan, cuba menyelesaikan masalah yang puluhan tahun berlaku di Kedah, terutama di Parlimen Merebuk ini, khusus di Dun Tendawai khususnya. Tuan-tuan maklumi, dan PH UMNO menjadikan isu ini sebagai isu nombor 1 bagi mereka merampas ni Kedah beli PRN yang akan berlangsung nanti, iaitu masalah ayat. Muka tak malu betul, tuan-tuan. Tak tengok ke cermin. Konon-konon kerajaan ni tak mampu untuk selesaikan masalah ayat. Hampa puluh tahun, hampa buat apa? Pada 2018 nak PIU yang ke-14 di Dun Tanjung Dawai, mereka letak, tuan-tuan, paip warna biru besar-besar paha saya. Tuan-tuan, paip tu letak untuk jadi umpan bagi rakyat di Dun Tawai mengundi mereka. Tapi rakyat tak undi. Ayat di Dun Tendawai ni boleh menaik dan menjatuhkan seseorang, menjatuhkan parti. Tuan-tuan, jatuh sungguh UMNO di Dun Tendawai. Habis daripada pilihan UMNO kalah, paip pun hilang. Tak tahu pergi mana, tuan-tuan. Yang kita tahu ada orang usung, hak boleh usung. Tapi tak tahu pergi mana habis, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila PS ambil alih, mereka, tuan-tuan, dah pun ada dah duit. Pasal apa? UMNO dah siap dah duit, tuan-tuan, untuk buat projek bagi menyelesaikan masalah rakyat di Parlimen Merebuk. Kontraktor pun siap. Tapi pasal apa? PH berlengah bahkan membuat kajian ni sehingga akan 2 tahun sampai mereka jatuh di Kedah pada 17 Mei 2020 yang Mak Buah Mak Putih Besar angkat sumpah. Tempoh tu mereka tak buat, bahkan pengambilan tanah sehingga kan kita dah berkuasa. Kerajaan PN berkuasa, tuan-tuan, menambah bajet 15 juta untuk membayar pengambilan tanah untuk loji dan juga tangki air baru. Tuan-tuan, apa mereka buat 2 tahun? Tak buat, tuan-tuan. Mereka buat kajian-kajian, lantik konsultan kawan mereka. Mereka tak buat apa. Tiba-tiba hari ini mereka nak jadi jago. Konon-konon kalau bagi kepada mereka kembali, mereka akan dapat untuk menyelesaikan ayat porah. Tuan-tuan, saya cakap dan dewan, saya tahu susahnya, tuan-tuan, duduk di tanah ayat tak ada. 30 telaga saya korek dengan duit bantuan wakaf daripada tuan-tuan muslimat. Tiba-tiba mereka nak kata penyelesaian itu berlaku kalau bagi kepada mereka. Saya nak sebut khususnya orang penduduk Dun Tanjung Dawai. Kalau apa yang berlaku dulu puluhan tahun, 22 bulan, Kedah ni 24 bulan, mereka diberikan kepercayaan tapi mereka tak mampu buat. Mereka tangguh projek itu. Kalaulah bagi kepercayaan dan pilihan negeri yang akan berlangsung ini, mereka mungkin akan ubah kontraktor. Mereka akan buat kajian. 2 tahun baru nak mula balik. Bila nak selesai masalah yang dihadapi oleh rakyat di Parlimen Merebuk ni, tuan-tuan? Nu tak cerita di loji ayak tupah. Orang keluar Merebuk, tuan-tuan, heran. Lah hujan lebat pun ayak tak ada tu. Tu yang hebatnya, tuan-tuan, di Tendawai. Hujan lebat ayak tak ada. Ayak tak ada, tuan-tuan. Bila hujan lebat, pasal apa? Loji ditupah kena tutup. Dia tak boleh proses ayak yang keruh. Loji ayak ditupah tu buat, tuan-tuan, tahun 40-an. Zaman Jepun, zaman British dulu. Tuan-tuan, 40-an punya pembinaan. Bila hujan lebat, dia ayak keruh. Dia kena tutup. Kalau tak tutup, ayak sampai rumah orang dalam keadaan ayak keruh. Orang tentu marah. Tunggu 6, 7, 8 jam baru nak jernih balik. Dekat nak jernih, hujan pula dah. Tuan-tuan, alhamdulillah, untuk upgrade loji ayak ban tambah, loji ditupah, diluluhkan, tapi lambat nak siap sikit 2027. Muslim-muslimat, projek daripada Bukit Selambau sampai Tanjung Dawai 57.7 km. Tuan-tuan, daripada UiTM Merebuk Kedah kita sampai ke Bukit Selambau, Bukit Lembu, Bukit Selambau akan dipasang paip besar. Tuan-tuan akan lintas di Sungai Lalang ni, paip besar tu akan lintas bawah rel kereta api. Bawah rel kereta api. Lebuh raya akan lintas ke atas. Bukan tuan-tuan masuk ke dalam paip tu, tak lah. Dia gantung di atas lebuh raya tu. Nak cerita mencabarnya. Lah ni korek, kalau tuan-tuan tengok di Merebuk, kontraktor ada 2 grup. Duk di Merebuk, duk di Singkap. Saat dia korek tang ni, pasang paip. Saat dia korek tang tu. Pasal apa? Tuan-tuan, dalam tu ada kabel Maxis dan juga Telekom. Ada kabel, ada paip ayak lama. Mereka tak boleh nak korek sebarangan. Jumpa pokok besar,
Tuan-tuan lah ni pokok besar tepi jalan raya tak boleh tebang tanpa izin. Ada syarat dia. Tuan-tuan kena pergi tanya orang pejabat daerah. Tak boleh. Tuan-tuan. Di pekan tak ada ruang. Nak kena belah jalan. Nak kena tunggu tuan-tuan keputusan daripada JKR. Ambil masa yang cukup lama. Tapi kita minta dalam Dewan. Jangan tunggu siap loji ayak di Bukit Selamba baru nak pasang paip. Nanti lambat. Lah ni pasang dulu. Baru tunggu bila siap nanti sambung dia dengan hak loji. Alhamdulillah. Kajian negeri dengar apa yang kita cadangkan dan duk pasang. Oh lambat. Paip duduk saja. Lah ni naik semua sambung paip. Pasang paip bukan guna gam cik oi. Hampa tak fikir aku pergi MPS ni. Kan? Suruh pergi tengok. Betul tuan-tuan. Mereka bila duk ada kerajaan. Bila tiba tak ada kerajaan. Jadi tak reti. Kan? Dia ingat kita orang ramai pun tak reti macam mereka agamanya. Kan? Kita tak buat kontrak pun tengok tahu kata payah. Nak buat kerja tu. Tapi tuan-tuan. Dengan apa yang dihasratkan dan untuk menyelesaikan masalah ayak ni, tuan-tuan kita berusaha dan insya-Allah harap projek ayak terutama di Parlimen Merebuk, tuan-tuan yang jumlah dia kos dia hampir 150 juta akan siap pada bulan Jun tahun depan. Muslimin muslimat mati sekalian, kerajaan negeri bagi wang kafalah kepada rakyat Kedah bila berlaku kematian dalam keluarga RM500. Kalau tuan-tuan ingat zaman Ustaz Izan dulu ada wang kafalah, wang khairat kematian RM500. Bila tukar kerajaan, duit wang kafalah ataupun wang khairat ni turun 250, 2018 PH naik jadi 300 tu kita duduk cerita mana mereka bagi. Rupa-rupa mereka buat syarat satu dun setahun boleh mati 80 orang je. Jenuh kau tim kita dengan malaikat maut. 80 orang yang boleh mati. Hak lamuk 81 ke atas tak boleh minta. Bila kita ambil alih kerajaan tuan-tuan, kita pergi pejabat menteri besar, tengok menimbun bola. Pegawai di pejabat menteri besar kata tolong Ustaz. Pasal apa? Tak selesai. Tak lengkap dan sebagainya. Kami nak cari pun tak boleh kata. Alhamdulillah tuan-tuan, 2 tahun lepas naik balik RM500 wang kafalah. Naik 500 itu banyak pula orang mati. Dulu 300. 500 ni banyak kerap pula. Saya habis pasal kita duk turun tiap-tiap hari tuan-tuan. Tiap-tiap hari kita ziarah. Bukan cerita daripada waktu jadi kerajaan. Waktu jadi pembangkang pun tiap-tiap hari kita turun. Kita minta kalau ada keluarga mati dalam tempoh ni jangan tangguh. Bagi segala dokumen. Petul state surat mati. Bagi petul state cotek IC waris. Jumpa penjelas dun kalau di Bukit Selamba. Jangan tangguh lama-lama. Takut nanti bubar. Tuan-tuan tak sempat untuk dilulihkan oleh pihak kajian. Jadi payah. Tuan-tuan. Kita harap moga-moga wang kafalah ni akan diteruskan oleh kajian bahkan bertambah lagi. Muslimin muslimat. Jadi kerajaan bantu macam-macam untuk Kedah ni dan kita harap kita boleh buat yang lebih baik lagi untuk kekal nanti insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, anak-anak kita ada bakib bantuan awal kemasukan Institut Pengajian Tinggi. Tuan-tuan, ni keluar SPM, STP, stamp semua tuan-tuan. So anak-anak rosak cari website iBakib. Tuan-tuan, waktu Ustaz Izan dulu buat tabung Tengku Mahmud untuk bantu anak-anak orang susah mengaji. Bila pas kalah 2013, tabung Tengku Mahmud ni macam ruyuk, tak ada dah. Tak ada siapa peduli. Lah ni, yang mak-mak menteri besar, dia periduk balik tabung Tengku Mahmud untuk bantu anak-anak yatim dan anak-anak orang susah dapat sambung mengaji. Dia tak boleh dengar kalau orang susah tak boleh sambung mengaji. Dia tak boleh dengar cerita orang susah. Tuan-tuan, dia cari anak-anak orang Kedah yang berjaya, orang kaya Kedah yang walaupun duduk luar. Ada anak orang Kedah, ketika anak orang Kedah yang jadi jutawan, menteri besar minta 1 juta, dia tak mau bagi. Tak mau bagi, pasal apa? Dia nak bagi 3 juta. Tak apa. Saya tak mau sebut siapa-siapa tuan-tuan. Satgi apa ni PMX kacau pula. Kan boleh. Pasal apa ni? Nak bantu anak Kedah. Tuan-tuan, tak mau. Menteri besar tak mau dengar ada anak Kedah yang berpeluang sambung mengaji. Tapi dia tak mampu nak sambung dengan sebab mak ayah tak boleh nak sarah. Jangan. Muslim-muslim. Jadi, kita kena kekalkan kerajaan ini. Dan harap muslim-muslimat apa yang dirancang KSP
dan sebagainya dapat dilaksanakan, result time Melayu kita pun meningkat, dan kita jangan bagi peluang kepada kerajaan PH dan juga UMNO untuk dapat mengambil kembali kerajaan negeri Kedah ini dalam keadaan kita dah tengah laju, tengah laju ni. Tengah laju tuan-tuan, tengah buat kerja, menteri besar kita laju. Kan dia pi apa? Henan noh, pi Henan. Kena sebut. Supaya agak tu sebut. Henan. Dia habaq kat kami kata nak pi. Dia tengok duduk sana dah. Nyak kot dia rancang nak pi sana tu, rasa jauh lah kita. Nyak kot nak pi sebulan 2 hari, dia tengok duduk sana dah. Tuan-tuan, orang sambut. Kan? Sambut dia. Dia pemain pula waktu 5 baru ni dan sign perjanjian. Tuan-tuan. Mereka tahu nak berurusan dengan siapa. Dan mereka tahu orang jenis mana mereka berurusan. Tuan-tuan. Jadi kita kena kekalkan kerajaan ini, dan hari ini muslim-muslimat kita nak sama-samalah kita gembeling tenaga. Kita harap kita pakat tolong habaq ke adik-beradik, anak-beranak kita. Jangan tak ada dah pilihan lain melainkan dalam PN nanti, pelayar peringkat negeri nanti tidak ada pilihan melainkan Perikatan Nasional semata-mata. Panggillah anak-beranak kita yang duduk luar tapi mereka jadi pengundi di Parlimen Merabuk, di Dun Bukit Selama dan Dun Bukit Tanjung Lawai untuk balik bagi mengundi menunaskan tanggungjawab, insya-Allah. Jadi saya tak cadang untuk cakap banyak. InsyaAllah akan diulas oleh pencamah-pencamah yang lain. Dan malam ni walaupun kita tak jual tiket, alhamdulillah ramai. Kan? Tak ada siapa-siapa booking tiket awal cukup nak bagi ramai, tak ada. Macam hak jauh-jauh pun main ni. Alhamdulillah. Tak ada paksa keluar arahan surat kena wajib pergi main tengah ceramah ni, tak ada. Kan? Lah ni pelik-pelik macam-macam. Kementerian arah budak sekolah pergi tengok wayang. Macam benda tak pernah berlaku zaman lah ni. Kan? Nak buat macam mana filem dia Ansul. Jadi terimalah kan. Jadi saya minta kalau kerajaan nak marah, mereka kena siasat filem Polis Evo tu. Hak tu patutnya kata sebutan tu. Reni 16 juta tu. 16 juta. Setakat semalam 16 juta. Patut Polis Evo itulah kena disiasat. Kata nak mungkin dia sebutan kot filem. Filem yang kena orang kena kerah suruh pergi tengok tu. InsyaAllah moga-moga kita semua muslim-muslimat dapat untuk hadir ramai-ramai dalam siri-siri ceramah yang akan dilaksanakan sampailah kita masuk pilihan peringkat negeri nanti, dan moga-moga kerajaan negeri Kedah ini akan kekal di bawah Perikatan Nasional dan bertambah baik untuk penggal seterusnya, insya-Allah. Tuan-tuan payah nak kekal. Macam ada Tok Guru sebutlah kan, jari ni, jari nak naik satu, macam jari ambil jari dua ni. Jari dua ni jari manis, jari tunjuk ni nak naik ke jari tengah. Payah tuan-tuan. Tapi bila naik dua atas dah, nak turun mai jari manis ni jadi mudah. Macam tu orang menikah seorang. Dia nak naik kedua tu jadi payah. Naik dua tu dia laju. Naik 3 pun mudah, 4 lagi mudah. Macam itulah. Kerajaan pun macam tu. Tuan-tuan Terengganu menang, tuan-tuan sepenggal. Itu ni masa kita tuan. Lepas tu nak kekal. Ni mereka pun nak berusaha kekal. Kedah kita menang 2008 sampai 2013. Kita tak berjaya untuk kekal. Nak kekal bagi masuk penggal kedua ni susah tuan-tuan. Jadi kita kena buktikan kita mampu untuk kekalkan penggal kedua bagi tuan-tuan lajak terus lepas ni, dan tak ada harapan dah untuk mereka nak tengok peluang di Kedah ni lepas ni, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.